Hai, selamat sejahtera. Okey, hari ni saya nak ajar melalui video sahaja. Okey, jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ni, saya nak awak keluarkan buku teks BM. Okey, buku teks BM muka surat 89. Dapat ni? Okey, yang ada gambar cantik ni, iaitu gambar tepak sirih. Ini dinamakan sebagai tepak sirih. Okey. Baik, sebelum kita masuk pada yang lain, awak nampak di sini ya. Di sini ialah tentang perbualan di antara seorang ibu bernama Puan Sarina dan juga anak dia Gimis. Apa yang dibualkan oleh mereka, kita baca sama-sama. Okey, awak lihat buku masing-masing. Mesti lihat buku masing-masing supaya awak lebih faham apa yang saya nak ajar pada hari ini. Okey, ini ialah perbualan Puan Sarina dan juga anak dia Gimis tentang tepak sirih. Apa itu tepak sirih? Ini adalah tepak sirih. Siapa yang biasa gunakan tepak sirih ini? Iaitu orang Melayu. Okey, orang Melayu. Okey, kita baca sama-sama. Okey, ni perbualan Puan Sarina dan juga Gimis. Okey, apa yang Puan Sarina kata? Gimis, kamu kenal objek di dalam almari hiasan itu? Saya selalu memandangnya tetapi tidak tahu kegunaannya, Ibu. Okey, inilah tepak sirih namanya. Tepak sirih dilengkapi mangkuk-mangkuk kecil yang bertutup. Tepak sirih digunakan dalam adat memakan sirih. Bagaimanakah tepak sirih Ibu kekal bersinar tanpa karat? Gimis, ibu proaktif mengekalkan ciri anti karat pada tepak sirih dengan mencucinya. Ibu akan memisahkan bahagian-bahagian tepak sirih dan merendamnya di dalam baldi yang berisi air perahan asam jawa. Air itu secara automatik akan bertindak sebagai bahan pencuci tepak sirih. Selepas itu, bahagian-bahagian itu dijemur. Minta kakak kamu mencuci tepak sirih itu. Baiklah, Ibu. Bagaimanakah cara mencuci gambar tepak sirih itu, Ibu? Tepak sirih dalam bentuk fotografi itu mudah sahaja cara mencucinya. Turunkan gambar itu. Kemudian lap cermin dan bingkai menggunakan tuala kecil yang lembap. Minta abang kamu yang melakukannya. Okey, jadi ini adalah perbualan Puan Sarina dengan anaknya Gimis. Apa yang perlu awak fahamkan di sini ialah apakah pesanan Puan Sarina kepada anak dia, iaitu Gimis. Apa yang Puan Sarina berpesan kepada Gimis? Iaitu dia meminta Gimis menyampaikan pesanannya kepada abang dan kakak. Okey, di sini tidak ada nama abang dan kakak Gimis kan? Okey, tapi Puan Sarina dia nak Gimis sampaikan pesanan supaya kakak dan abang melakukan dua kerja ini. Apa dua perbuatan? Apakah dua pekerjaan yang kakak dan abang kena buat? Must do. Okey, kena buat. Okey, awak lihat di sini ya. Yang pertama, Puan Sarina minta kakak membuat apa? Okey, awak lihat di sini ya. Minta kakak kamu mencuci tepak sirih itu. Okey, siap. Jadi, siapa yang perlu cuci tepak sirih? Okey, siapa yang perlu cuci tepak sirih itu? Ni tepak sirih Okey, jadi siapa yang perlu cuci? Yang perlu basuh. Cuci is basuh. Yang sama. Jadi siapa yang perlu cuci? Jadi Puan Sarina meminta kakak yang mencuci tepak sirih itu. Yang pertama. Okey, itu yang pertama, pesanan yang pertama. Yang kedua, iaitu kepada siapa? Abang. Okey, apa yang perlu abang buat? Awak lihat di sini ya. Abang perlu buat apa? Okey, awak tengok di sini ya. Minta abang kamu yang melakukannya.
Saya ulang minta abang kamu yang melakukannya. Buat apa? Lakukan apa? Okey, jadi abang perlu turunkan gambar itu. Mula-mula abang turunkan gambar. Kemudian lap cermin dan bingkai menggunakan tuala kecil yang lembap. Jadi, apa yang perlu abang buat ialah pertama, turunkan gambar. Okey, turunkan gambar. Kemudian lap cermin dan bingkai itu guna tuala yang lembap. Jadi itu ialah pesanan Puan Sarina kepada Gimis supaya sampaikan pesanan itu tadi kepada kakak dan abang. Jadi awak lihat di sini Okey, jadi ini adalah pesanan. Okey, pesanan Puan Sarina. Okey, awak kena faham. Jadi, kalau ibu awak ataupun ayah awak ataupun siapa-siapa berpesan, awak kena ingat apa yang mereka cakap. Apa yang mereka bagi tahu. Contohnya saya kata, okey, Tiffany, saya nak keluar. Bagi tahu murid apa yang perlu awak buat. Awak buat. Okey, jadi awak kena ingatlah. Jadi apa pesanan Puan Sarinah ini kepada yang pertama siapa? Kakak. Apa yang kakak perlu buat? Ingat tak? Okey, kakak perlu apa? Cuci. Cuci apa? Tepak sirih. Okey. Jadi kakak perlu cuci tepak sirih. Yang kedua, kepada siapa? Iaitu kepada abang. Abang perlu buat apa? Mula-mula abang mesti turunkan apa? Gambar. Okey, mesti turunkan gambar. Kemudian abang kena lap cermin. Okey, dan bingkai. Okey, jadi ini pesanan Puan Sarina kepada Gimis supaya sampaikan pesanan ini kepada kakak dan abang. Okey, ini dua pekerjaan yang kakak dan abang kena buat. Faham? Mimpai ma? Okey, mimpai. Good. Okey, yang pertama iaitu tentang pesanan. Habis. Okey, kita masuk yang kedua. Okey. Kita masuk yang kedua. Kena ingat lepas ni saya nak awak buat kerja. Okey, tak ada relax-relax Awak sudah cuti 2 minggu, kan? Awak sudah cuti 2 minggu. Hari ni awak kena buat kerja BM. Okey, yang kedua iaitu kita belajar tentang perkataan pinjaman. Okey, perkataan pinjaman. Awak tahu kan apa itu perkataan? Words. Okey, perkataan. Pinjaman tahu? Okey, pinjam, borrow. Okey, awak pinjam. Saya pinjam barang awak pinjam barang saya. Okey, itu maksud pinjaman. Perkataan pinjaman maksudnya bahasa orang lain kita guna. Awak guna, contohnya kita nak belajar tentang bahasa Inggeris. Kita gunakan hari-hari, kadang-kadang awak cakap dengan saya, awak campur-campur bahasa. Ada bahasa Inggeris, okay, ada bahasa Cina, ada bahasa Melayu. Jadi hari ini kita nak pinjam sikit daripada bahasa Inggeris. Okey. Okey, awak lihat dalam buku ini. Okey, awak lihat dalam buku ini ada beberapa perkataan yang digunakan. Okey, perkataan pinjaman. Di sini ada Okey. Perkataan pinjaman yang hari-hari kita gunakan contohnya apa? Aktiviti. Okey, aktiviti. Dalam bahasa Melayu ada perkataan aktiviti. Dalam bahasa Inggeris pun ada perkataan aktiviti. Okey, jadi kita boleh gunakan perkataan tu dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris. Contoh lain iaitu kantin. Where do you want Where want you go? Okey, ke mana awak nak pergi? Awak cakap dalam bahasa Inggeris. Okey, I want go canteen, teacher.
Okey, saya tanya, awak nak pergi mana? Saya nak pergi kantin, cikgu. Sama tak? Sama kan? Yang. Sama kan? Jadi itu adalah perkataan bahasa Inggeris yang kita gunakan dalam percakapan kita seharian. Jadi kita pinjam. Kadang-kadang orang Inggeris pun pinjam. Kadang kita orang Melayu pun pinjam juga. Jadi hari ini kita nak belajar tentang perkataan pinjaman. Faham? Okey, kita lihat semula dalam buku teks. Okey, awak lihat di sini ya. Perenggan yang ke 1, 2, 3. Yang ketiga. Okey. Yang keempat. Okey, Puan Sarina cakap di sini. Gimis, ibu proaktif mengekalkan ciri. Okey, yang pertama itu perkataan proaktif. Proaktif ni dia sangat selalulah aktif, selalu gunakan. Okey, proaktif. Aktif dalam bahasa Melayu ada aktif, dalam bahasa Inggeris pun ada aktif. Okey, yang kedua iaitu anti karat. Kalau dalam bahasa Inggeris, kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut anti. Okey, kita sebut anti. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut anti karat. Okey, tak karat. Okey, anti karat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga iaitu yang mana Kita cakap okey. Yang ketiga itu automatik. Automatik. Tapi dalam bahasa Inggeris kita sebut macam mana? Automatic. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat iaitu mana dia? Kita cari lagi. Okey, yang keempat itu fotografi. Okey, fotografi. Foto maksudnya gambar. Kita boleh cakap, foto awak cantiknya. Gambar awak cantiknya. Foto. Okey, dalam bahasa Melayu ada, dalam bahasa Inggeris pun ada. Okey, jadi itu 4 perkataan yang terdapat dalam buku teks awak iaitu perkataan pinjaman. Okey, yang pertama kita ulang semula iaitu yang pertama proaktif. Tulisan cikgu masih cantik walaupun duduk di rumah. Betul Okey, proaktif. Yang kedua iaitu apa tadi? Anti karat. Okey, anti karat. Yang ketiga automatik. Ataupun dalam bahasa Inggeris automatik ya. Yang keempat iaitu fotografi. Okey, sebut sama-sama. Awak kena sebut juga walaupun awak duduk di rumah. Sebut sama-sama dengan cikgu ya. Okey, yang pertama apa dia? Ya, okey. Proaktif. Yang kedua, anti karat. Okey, bagus. Yang ketiga, automatik. Okey, seterusnya yang keempat iaitu fotografi. Jadi boleh faham ya? Jadi ini adalah 4 contoh perkataan pinjaman. Okey, yang terdapat dalam buku teks. Okey, jadi hari ini berapa yang kita belajar? Iaitu ada 2 perkara yang kita belajar. Yang pertama tadi iaitu pesanan. Ingat? Pesanan. Okey, yang kedua iaitu perkataan pinjaman. Boleh faham? Okey. Jadi selepas ini habis sahaja kita punya lesson, habis sahaja kita punya pembelajaran kita hari ini. Saya nak awak keluarkan buku latihan. Kemudian saya akan masukkan kerja dan saya akan upload dalam WhatsApp group 5B. Okey, awak salin soalan, you must copy. Okey, you must copy the question, you must write the answer. Okey, awak mesti tulis jawapan. Faham? Okey, kita jumpa lagi. Tak faham nanti awak boleh WhatsApp pada cikgu. Okey. Bye.